Selamat malam dan selamat salam bahagia. Terlebih dulu saya ingin mengucapkan salam daripada Presiden Perkasa, Datuk Ibrahim Ali, dan dia memohon maaf kerana tidak dapat hadir pada malam ini. Jadi dia mewakilkan saya di dalam sidang akhbar ini. Saya selaku Presiden, saya mewakili Presiden Persatuan Pribumi Perkasa ataupun Perkasa dengan ini membantah sekeras-kerasnya desakan oleh Parti Cap Gajah yang menuntut supaya institusi beraja dimansuhkan dan digantikan dengan sistem pemerintahan republik. Kami merasakan desakan itu adalah tidak masuk akal serta bertentangan dengan keluhuran perlembagaan persekutuan yang telah digubal dan dipersetujui sejak daripada dulu lagi. Institusi raja di negara ini mesti dikekalkan bukan sahaja untuk memenuhi nilai sejarah serta sentimental bangsa, tetapi ia berperanan bagi memastikan keberkesanan semak dan imbang dalam sebuah sistem demokrasi. Institusi raja cukup istimewa serta mampu menghidupkan minda kerana selaku ketua, raja merupakan tonggak penting kepada kestabilan dan perpaduan. Institusi raja adalah satu penerusan bagi mengekalkan identiti kerajaan Melayu kerana raja mempunyai kuasa serta tanggungjawab kenegaraan yang berlandaskan undang-undang, sama ada secara mutlak maupun secara berperlembagaan. Raja juga berperanan memberi pandangan dalam aspek ekonomi, pembangunan serta pendidikan selain menjadi ketua agama Islam dan pelindung adat istiadat Melayu. Perlembagaan persekutuan telah digubal dengan semangat membangunkan Malaysia sebagai sebuah negara yang aman, stabil, bersatu serta makmur. Ia juga bagi menjamin keadilan agar dapat memberi perlindungan kepada seluruh rakyat, baik yang kuat maupun yang lemah, ataupun kumpulan majoriti maupun kelompok minoriti. Di samping itu, ia juga bertujuan bagi melindungi orang yang memerintah dan mereka yang diperintah, kerana telah tercapai kata muafakat bahawa setiap warga negara Malaysia dijamin diberikan perlindungan secara adil serta saksama. Sehubungan itu, Perkasa sentiasa bersedia dipanggil ke hadapan bagi mempertahankan kenyataan kami mengikut undang-undang yang sedia ada. Kami menghormati perbezaan pendapat, namun sekiranya kedaulatan negara dan raja-raja digugat, kami bersedia menjadi benteng pertahanan bagi memastikan agama bangsa negara kekal terpelihara. Alang-alang menyelup Pakasam, biar sampai ke pengkalaman, membujur lalu melentang patah. Sekian, terima kasih. Dengan leman. Leman ke leman? Dengan. Okey, Datuk, soalan. Yep. Saya daripada Cospoint, Cosmo. Saya nak tanya satu soalan. Apakah tindakan perkasa jika pihak Cap Gajah ini tetap meneruskan untuk menentang institusi diraja? Kami menghormati kebebasan bersuara di dalam negara Malaysia, tetapi kebebasan yang Ada hadnya. yang berlandaskan undang-undang. Bagi kami, kebebasan yang tanpa had akan membawa kemudaratan. Saya dari akhbar Malaysia dulu. Saya tidak terjumpa kenyataan daripada parti Gajah tadi nak menghapuskan institusi raja.
Apa yang nak lakukan untuk memperbaiki, menambah baik institusi raja? Dari mana dapat maklumat mengatakan bahawa parti ini ingin menghapuskan institusi raja? Kenyataan yang dibuat oleh parti Cap Gajah itu bagi kami adalah jelas maksud dan tujuan dia. Jadi mereka atau siapa-siapa saja penyokong mereka tidak perlu berselindung di sebalik perkataan. Kami bersedia berhujah dan berdebat mengenai perkara tersebut. Saya rasa itu ulasan yang dibuat oleh Ustaz Khabar, utusan Hairan dan utusan lawyer yang mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang sungguh memprovokasi. Terutama kalau kita lihat keputusan pilihan raya baru ini, ramai pengundi-pengundi yang dikata pengundi-pengundi bandar, terdiri orang Melayu, orang Cina yang tidak menyokong parti kerajaan. Jadi itu adalah provokasi, bukan kenyataan yang dikeluarkan oleh parti Cap Gajah. Bagi kami, pendirian kami adalah jelas. Kami menyokong, kami berdiri di belakang institusi Beraja. Walaupun apa yang diperkatakan oleh pihak pembangkang, sama ada secara berselindung atau secara nyata, itu adalah terpulang pada mereka. Bagi kami, pendirian kami adalah jelas. Mereka juga harus begitu, tidak berselindung di sebalik kata-kata. Kalau kita lihat kenyataan-kenyataan pimpinan parti pembangkang, mereka mengatakan bahawa mereka menghormati, mereka menjunjung perlembagaan sedia ada. Mereka tak akan sewenang-wenangnya menukar perlembagaan. Yang mana ketika perlembagaan mengatakan bahawa institusi raja itu perlu dikekalkan, mereka tidak ada halangan untuk mengikuti apa yang telah yang ada di perlembagaan. Jadi saya rasa itu salah faham yang timbul disebabkan taksubnya kasar ini terhadap raja-raja Melayu. Bagi saya, kenyataan itu perlu dizahirkan dengan perbuatan. Jadi sekiranya terdapat perbuatan-perbuatan yang bercanggah dengan kenyataan, kami akan menentang. Saya daripada utusan lawyer. Jadi apa saranan Datuk sendiri, saranan yang jelas daripada pihak Perkasa kepada mereka yang cuba untuk mencabar institusi diraja ini supaya senang, lebih jelas apakah pendirian dan juga saranan untuk parti Cap Gajah yang ingin menukar daripada negara berparlimen kepada negara republik? Bagi saya, niat dan perbuatan itu jelas melanggar perlembagaan Malaysia dan mereka boleh dibawa ke mahkamah untuk diadili. Saya rasa kesalahan tersebut boleh didenda sebanyak 20 tahun penjara. Saya nak tanya isu yang Datuk, saya nak bertanya. Isunya saya rasa bukan ada golongan, mungkin ada yang berpendapat untuk menghapuskan institusi raja. Tapi isunya sekarang di mana wujudnya tidak puas hati di atas institusi raja itu sendiri. Di mana kalau kita lihat Perdana Menteri Malaysia yang keempat, Datuk Seri Dr. Mahathir pernah menjalankan usaha untuk mengurangkan kuasa raja-raja ini, kerana apabila mereka ni didapati berleluasa menggunakan kuasa mereka dan tidak melakukan salah dan tidak pernah dibawa mahkamah. Jadi ini satu tidak keadilan, dan di mana dunia sekalipun institusi raja perlu ada mahkamahnya sendiri. Kerana itu mereka ada di golongan NGO di mana Bumi Putra tak harusnya taksub dengan benda ni. Di mana raja tak boleh didakwa adalah merupakan satu perkara yang tidak adil. Maka mereka kita dapati untuk mengekang kuasa mereka, walaupun seperti Datuk cakap tadi, mereka di atas untuk melindungi rakyat. Memang kuasa itu ada, tetapi apabila untuk mencari keadilan di mana mereka sendiri melakukan kesalahan tidak diadili, itu satu perkara yang tak sepatutnya berlaku. Jadi itu sebenarnya di mana institusi raja perlu dikawal oleh undang-undang di Malaysia baru wujudkan puas hati di semua golongan di Malaysia ini.
Tidak ada, kita bimbang ada kesempatan yang diambil golongan-golongan tertentu ke atas raja, dan mereka dapat mengesan perkara itu kerana isu ini ditimbulkan. Saya bersetuju dengan pendapat Tuan bahawa raja itu adalah sebagai penyelamat kepada rakyat. Namun raja itu tidak boleh berada di atas undang-undang. Mereka juga tertakluk kepada undang-undang yang tertentu. Bagi saya, undang-undang sedia ada perlu dibaiki sekiranya perlu. Namun tidak sampai kita menyingkir kedudukan raja-raja itu sendiri. Okey, saya mengucapkan terima kasih kepada hadirin sekalian, dan saya berharap kenyataan pihak perkasa terhadap perkara yang dibangkitkan adalah jelas, dan kami telah menyatakan pendirian kami dengan nyata. Sekian, terima kasih.